نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan kita daripada surah Al-Muddathir. InsyaAllah malam ni kita sambung bahagian yang keempat bagi surah Al-Muddathir, iaitu ayat yang ke-32 sampailah ayat yang ke-47 bagi surah Al-Muddathir. Jadi seperti mana biasa, kita akan mulakan dulu dengan bacaan. Kita boleh tengok mushaf masing-masing. Kita tengok dulu paparan mushaf yang ada. Okey. Ayat yang ke-32 sampai 47. Bahagian yang keempat pada malam ni. Kita tengok mushaf, muka surat 576. Ayat yang ke-32. Kita mulakan bacaan kita pada malam ni dulu, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. Itu bacaan kita pada malam ni. Ayat yang ke-32 sampailah habis terus muka surat 576 tu, iaitu ayat yang ke-47. Kita tengok dulu terjemahan ayat yang ke-32 daripada surah Al-Muddathir sampailah ayat yang ke-47. Kalla wal qamar, sebenarnya demi bulan. Wal laili idh adbar,
dan malam apabila ia balik melenyapkan diri. Was-subhi idza asfar, dan waktu subuh apabila ia terang benderang. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka Saqar itu adalah salah satu malapetaka yang amat besar. Nadhiran lil bashar, yang menjadi amaran bagi umat Islam, bagi umat manusia. Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dalam mengerjakan kebaikan atau yang mahu mundur daripada mengerjakannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina, tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas dari balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakan. Illa ashabal yamin, kecuali puak kanan. Fi jannatin yatasaalun, mereka ditempatkan di dalam syurga yang penuh nikmat dan mereka saling bertanya-tanya. Ayat 41, anil mujrimin, tentang tempat tinggal orang-orang yang bersalah. Ayat ke-42, ma salakakum fi saqar, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Ayat ke-43, qalu lam naku minal musallin, orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Ayat ke-44, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Ayat 45, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dahulu selalu mengambil bahagian, memperkatakan perkataan yang salah bersama orang-orang yang memperkatakannya. Ayat ke-46, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Ayat yang ke-47, hatta atanal yaqin, sehingga kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini. Jadi itu bahagian yang seterusnya, lanjutan daripada perbahasan kita bagi surah Al-Muddathir, iaitu bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat ni bermula pada ayat yang ke-32, iaitu bermula dengan sumpah. Kita naik balik tengok ayat yang ke-32. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-32, kalla wal qamar, sebenarnya demi bulan. Kedua-dua adawatul qasam. Adawatul qasam ni maksudnya ialah kalimah yang digunakan untuk bersumpah dalam bahasa Arab. Kalla dan juga wawul qasam itu. Kalla, sesungguhnya tidak, dan demi bulan. Jadi Allah Ta'ala nak menafikan sesuatu dan Allah Ta'ala nak menyatakan sesuatu melalui sumpah. Sebab kalla ni ialah salah satu daripada perkataan yang digunakan untuk mengeluarkan statement penafian. Nak nafi apa? Okay. Tak beritahu lagi tu. Maknanya dia masih lagi blind. Sebab ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Muddathir pada bahagian yang keempat ni, dia banyak ayat-ayat yang ringkas, dan ayat-ayat yang ringkas ini ianya menunjukkan ketinggian sastra bahasa Arab tu sendiri dan ketinggian sastra bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Sebab ada beza bahasa Arab sastra luar Quran dengan bahasa Arab sastra dalam Al-Quran. Sebab rujukan kesusastraan bahasa Arab ni yang tertinggi ialah Al-Quran. Jadi elemen-elemen yang dibawa ataupun metodologi yang dibawa untuk menyampaikan satu maklumat itu lebih unik bila mana datang daripada Al-Quran. Okay. Jadi kalla wal qamar ialah Allah Ta'ala nak nafi sesuatu dan Allah Ta'ala nak menyatakan satu maklumat, dan Allah Ta'ala guna sumpah untuk meyakinkan maklumat tu dan menampakkan maklumat tu besar dan penting. Okay. Melalui beberapa kaedah perlambangan, kiasan. Ini juga bersangkut paut dengan ilmu balaghah.
ilmu tentang kiasan-kiasan maksud-maksud tersirat dalam bahasa Arab. Okay. Kita tengok dulu. Kalla wal qamar. Sebenarnya demi bulan. Kemudian sumpah yang seterusnya. Ayat 33. Wal layli id adbar. Dan malam apabila ia hilang, lenyap. Sumpah yang ketiga. Was-subhi idza asfar. Dan waktu subuh apabila ianya terang benderang. Ayat yang ke-35, innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka Saqar itu ialah satu malapetaka yang besar. Okay. Ada 3 benda yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk bersumpah. Dan sudah pasti dalam bahasa Arab ni bila mana ada je elemen sumpah, ianya mesti nak menyatakan sesuatu ataupun nak menafikan sesuatu secara serius. Nak bangkang satu benda, nak counter satu benda, nak lawan satu benda. Okay. Allah Ta'ala bersumpah yang pertama bulan. Qamar, bulan. Dan bulan dengan perkataan qamar ni, bulan pada fasa mana? Bulan pada fasa baru nak keluar cahaya. Dia belum purnama lagi. Sebab purnama dalam bahasa Arab ialah al-badru. Al-qamar, bulan tu dah nak menampakkan kesempurnaan bercahayanya dia, tapi belum lagi purnama, belum lagi keseluruhannya bercahaya. Maybe ianya baru 13, 14, 12, 13, 14. Itu dia panggil fasa qamar. Okay. Wal-laili idh adbar. Dan waktu malam yang mulai sampai ke penghujungnya. Maknanya awal malam, tengah malam, akhir malam. Yang dia nak mention sini ialah akhir malam itu. Wal-laili idh adbar. Was-subhi idza asfar. Dan waktu subuh apabila ianya terang benderang. Ketiga-tiga benda yang telah digunakan sebagai sumpah ni, makhluk-makhluk yang Tuhan guna sebagai sumpah ni, ianya ada maksud tersirat. Dan memang kalau kita tengok, para mufassirin mendatangkan riwayat daripada Mujahid. Mujahid ni ialah seorang tabi'in, anak murid pada Abdullah bin Abbas. Anak murid pada Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai turjumanil Quran, pentafsir Al-Quran. Nak kata dalamnya pemahaman dia terhadap Al-Quran. Sebab Abdullah bin Abbas ni antara orang yang sahabat yang telah didoakan khusus oleh Nabi untuk faham Quran. Riwayat yang terkenal, Nabi doakan pada dia, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dengan urusan agama dengan sebaik-baik kefahaman dan ajarkanlah dia takwil. Takwil ni maksudnya lah benda-benda yang tersirat daripada lafaz-lafaz yang zahir tu ataupun daripada apa yang tersurat pada satu-satu ayat tu. Okay. Jadi untuk ayat-ayat yang ada elemen sumpah ni memang kita kena rujuk banyak pada riwayat Abdullah bin Abbas. Sebenarnya hampir keseluruhan Quran ni pun banyak ambil daripada Abdullah bin Abbas lah. Okay. Dan antara murid kanan dia yang terkenal iaitu Mujahid ni, dia banyak sekali menghimpunkan riwayat-riwayat daripada guru dia, terutamanya riwayat-riwayat penerangan lafaz-lafaz Al-Quran yang sama, yang tak jelas. Salah satunya ialah sumpah-sumpah dan juga apakah jawab bagi sumpah tu. Sebab ada setengah-setengah ayat Quran ataupun surah dalam Al-Quran ni, sumpah dia datang tu dengan jawab sumpah. Maknanya apa yang nak diangkat daripada sumpah yang sedang dilafazkan ataupun yang sedang dibawa tu. Ada setengah-setengah ayat dia jelas. Macam contoh mudah untuk kita faham surah Al-Adiyat. Kan? Kita baca surah Al-Adiyat kan? Wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Sumpah 5 ayat, jawab bagi sumpah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala sebut wal-adiyati dhabha, demi kuda perang yang bunyi nafasnya kuat, fal-muriyati qadha, dan lariannya yang menyebabkan terperciknya api daripada tapak kakinya, fal-muriyati qadha fal-mughirati subha,
Dan bila mana dia menyerang pada waktu-waktu yang tak terduga, antaranya ialah menyerang pada waktu subuh. Falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Dan bila mana dia menyerang, menyebabkan debu-debu berterbangan. Fawasatna bihi jam'a. Dan bila mana dia menyerang di tengah-tengah kekuatan musuh. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 sifat kepada kuda perang, kuda berjantina betina yang digunakan sebagai masyarakat Arab sebagai kuda perang yang paling terbaik. Jadi sifat dia bersemangat sehingga nafas dia kuat, dia berlari sungguh sangat laju sehingga keluar api, dan bila mana dia menyerang pada waktu-waktu yang kuda-kuda pertanian ni biasanya tak aktif ataupun kuda lain tak aktif, sebab waktu subuh ni bukan waktu aktif untuk kuda-kuda yang bukan jenis kuda perang. Bila mana masuk, dia serang sehingga debu berterbangan dan dia serang di tengah-tengah kekuatan musuh. Ayat ke-6 Tuhan sebut, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat-sangat tak mengenang budi. 5 ayat cerita tentang bagaimana patuhnya dan bagaimana membalas budinya kuda perang yang telah dijaga oleh tuannya, yang telah dilatih dengan latihan ketenteraan tu. Waktu suruh arah untuk perang, dia perang sungguh-sungguh. Lepas tu ayat ke-6 surah Al-Adiyat Tuhan sebut manusia ni tak macam kuda yang dia pelihara. Kuda yang dia pelihara bila mana suruh berbakti, terus berbakti, dan cara dia berbakti bersungguh-sungguh. Manusia bila mana Tuhan suruh beribadah, dia beribadah main-main. Sebab tu disebut dengan kanud. Kanud itu maksudnya ialah tak mengenang budi. Jadi surah Al-Adiyat 5 ayat sumpah, 1 ayat tu jawab bagi sumpah ataupun maksud daripada pembayang-pembayang yang telah ada tu. Okey. Sekarang ni kita tengok pada surah Al-Mudaththir, tu contoh untuk bagi faham. Sekarang ni kita tengok pada struktur surah Al-Mudaththir ni ayat 32, 33, 34. Okey. 3 ayat. 3 ayat ni ialah pembayang kepada sumpah yang nak disampaikan, maksud sumpah tu. Ini sumpah, maksud dia akan datang pada ayat-ayat seterusnya. Okay. Pertama Tuhan kata bulan. Kedua Tuhan kata malam yang gelap gelita. Ketiga Tuhan kata subuh permulaan kepada cerah. Okay. Ayat yang ke-35 Tuhan sebut innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka sakar itu malapetaka yang cukup besar bila mana manusia ditetapkan ataupun diarahkan sebagai penghabisan dia, ketentuan dia, keputusan dia ialah dicampak ke dalam neraka sakar. Okay. Apa maksud daripada 3 sumpah tu? Kita memang kena buka tafsir-tafsir yang begitu teknikal untuk kita faham. Antaranya ialah Ruhul Ma'ani oleh Imam Al-Alusi. Ini salah satu tafsir untuk rungkai apa maksud daripada sumpah-sumpah ni. Ataupun yang kedua, kita boleh tengok dalam At-Tahrir wa Tanwir oleh Ibnu Ashur. Ini antara dua lah, antara kitab tafsir yang kita boleh rujuk. Maknanya orang yang ada kemampuan boleh tengok dan rujuk. Macam saya sendiri pun saya buka yang tu untuk faham apa maksud dia. Kesimpulan yang kita boleh ambil, ketiga-tiga sumpah itu rupa-rupanya membawa satu pembayang kepada realiti masyarakat Arab jahiliah. Apa dia? Dalam Ruhul Ma'ani, termasuk juga dalam At-Tahrir wa Tanwir, dia kata Al-Qamar ini maksudnya ialah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi yang lebih awal berbanding Nabi Muhammad. Ianya diumpamakan seperti bulan yang sudah ada cahaya. Nak nisbah kepada situasi masyarakat Arab jahiliah yang menentang Nabi pada waktu itu. Wal-laili idh adbar, dan malam yang melenyapkan diri itu, malam ialah perlambangan kepada kegelapan dan kejahilan. Pekatnya kejahilan yang berlaku dan teruknya, parahnya sedang berlaku tokok tambah dalam agama yang telah dibawa melalui perlambangan bulan tadi itu. Kemudian subuh ialah bermaksud datangnya cahaya
yang akan memadamkan kegelapan malam, iaitu ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya, wahai sekalian masyarakat Arab, wahai sekalian orang yang membaca ayat ni, sesungguhnya dulu manusia telah disampaikan pada mereka Nabi dan Rasul sebelum Nabi akhir zaman. Tapi mereka berpatah balik kepada kegelapan. Sekarang ni datang pula Nabi yang akan melenyapkan kegelapan itu, ianya seperti cahaya yang baru nak keluar pada waktu subuh. Tapi walaupun dia sempat melihat cahaya waktu subuh itu mulai nak keluar, dia tidak dapat menjadikan diri dia perasan cahaya itu, menikmati cahaya itu, hidup dengan cahaya itu. Bahkan lebih dahsyat lagi, menyebabkan dia masih lagi stay dalam kegelapan sehingga ditakdirkan sebagai penghuni neraka sakar. Jadi itu maksud daripada sumpah-sumpah yang ada pada 3 ayat tu. 33, 34, 32, 33, 34 tu. 3 sumpah tu. Bulan purnama, bukan bulan purnama lah, bulan hampir purnama, qamar tu. Maksudnya risalah al-anbiya al-qadimah, iaitu risalah nabi-nabi yang lebih awal, rasul-rasul yang lebih awal berbanding Nabi Muhammad. Lail dengan makna gelap, iaitu manusia jauh, tak ada nabi, tak ada rasul ni sebab fatrah, tempoh antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 500 tahun. 500 tahun tu diumpamakan malam yang gelap, potongan malam yang gelap. Lepas 500 tahun, barulah nampak sinar cahaya waktu siang nak mula keluar. Bermula pada subuh itu. Dan subuh itu ialah diumpamakan cahaya daripada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas melalui muridnya iaitu Mujahid. Dan ayat yang ke-34 tu, was-subhi idza asfar, dan waktu subuh ianya mulai terang benderang. Ianya juga bermaksud ayat ni nak beritahu subuh itu ianya dinilai pada bermulanya cerah. Waktu subuh, iaitu waktu salat subuh lah yang kita duk buat sekarang ni, iaitu bermula pada keluarnya fajar sadiq. Fajar ada 2. Satu fajar kadhib, iaitu dia cerah sekali lepas tu dia gelap balik. Yang ni maybe lebih kurang 45 minit ke sejam sebelum masuk waktu subuh. Macam sekarang waktu subuh kalau di Perlis ni 5.55. Maknanya pukul 4.55 ataupun sekitar pukul 5.30, 5 suku macam tu, dia cerah sekejap kaki langit ni. Itu dia panggil fajar kadhib, fajar yang menipu, sebab dia bukan lagi permulaan kepada siang. Bila mana masuk pukul 5.55 itu, ianya disebut sebagai fajar sadiq. Kita nampak warna merah-merah sikit apa semua. Dia macam hujung senja tu jugalah. Okay. Jadi di sisi mazhab Hanafi, mereka melihat subuh itu dia kena lebih cerah sikit. Sebab tu mazhab Hanafi, mereka memang berijtihad waktu subuh itu ataupun salat subuh itu dilaksanakan lebih lewat sikit. Macam kita sekarang 5.55, bukan kita lah, saya di sinilah di Perlis ni 5.55, maknanya di sisi mazhab Hanafi maybe dia akan tambah 20 minit ke 25 minit untuk dapatkan true time, waktu paling tepat yang disebut sebagai asfar. Sebab asfar ni ialah maksudnya warna warna pink kaki langit tu. Warna dia macam warna rose. Itu yang disebut sebagai asfar. Itu ijtihad di kalangan Hanafiyah. Ini dari segi fake lah sikit. Okay. Cuma dari segi maksud, dari segi balaghah, subuh itu ialah cahaya permulaan kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ayat 35 Tuhan sebut innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka sakar itu salah satu daripada malapetaka besar yang akan tertimpa pada manusia. Bila mana dia buat tak endah terhadap datangnya waktu subuh yang merupakan bahagian pada kebaikan sekiranya dia ambil perhatian terhadap waktu subuh. Okay.
Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-36, nadhiran lil bashar. Nadhiran lil bashar ialah position, kedudukan ataupun tugas Nabi tu. Nabi ini dia punya job scope dia yang paling jelas ialah nadhiran. Nadhiran ialah pemberi amaran, menjelaskan bahaya yang bakal menimpa kepada manusia sekiranya dia buat benda-benda ni. Dia macam satu orang yang menjaga keselamatan jalan raya dengan mewujudkan papan tanda amaran-amaran bahaya yang ada di jalan tersebut. Sebab tu nadhiran ianya ialah satu job scope yang sukar dan berisiko tinggi. Sebab orang tak suka orang yang buat kerja nazir ini. Kita pun guna perkataan nazir kan, untuk sekolah ke, untuk universiti ke, untuk pengurusan masjid ke, apa semua. Bahagian penaziran, pemerhati, pemberi amaran, orang yang melihat apa yang tak kena pada satu-satu sistem, satu-satu organisasi itu. Kita guna perkataan nazir itu. Jadi naziran ialah benda yang orang tak suka. Sebab bahaya-bahaya yang diangkat oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ni, bahaya-bahaya ni tak kena dengan nafsu manusia. Sebab manusia suka pada benda bahaya yang diberi amaran tu. Dia nak buat. Dia macam kita lah. Bila mana diarahkan supaya ikut hak laju jalan, kita seronok juga nak tekan minyak. Kita rasa enjoy dan fun bila mana kita boleh bawa kereta selaju mungkin. Sedangkan itu ialah menempah bahaya. Dah ada orang beri arahan, dah ada orang beri amaran, tapi kita buat tak peduli pun. Okay. Jadi Nabi ni dia memberi peringatan kepada manusia. Ayat ni mungkin sebahagian orang dia akan rasa timbul persoalan. Adakah Nabi ni dihantar kepada manusia saja? Bukankah kita dimaklumkan Nabi ni dihantar kepada jin dan manusia? Okey. Maksud daripada ayat 36 ni nadhiran lil bashar, kalau kita tengok lam yang digunakan ialah lit ta'lil. Lit ta'lil dalam bahasa Arab maksudnya ialah yang paling menjadi keutamaan. Bukan pengkhususan, tapi keutamaan. Nabi perlu mengutamakan manusia berbanding jin. Sebab Nabi pun sendiri daripada bangsa manusia. Dan manusia ni dia ada limitation dia untuk dia berinteraksi dengan jin. Tak semua keadaan dia boleh tengok jin. Hatta Nabi walaupun Allah Ta'ala boleh buka benda tu pada Nabi, tapi dia tak dibuka sepanjang hidup Nabi. Ada waktu tertentu yang Nabi boleh nampak. Maknanya dari segi keutamaan, Nabi lebih utama memberikan peringatan kepada manusia. Untuk jin, dia kena ambil alert ataupun waspada terhadap peringatan itu ketika mana dia melihat Nabi menyampaikan peringatan itu kepada manusia. Sebab jin ni, dia boleh tengok Nabi itu memberi peringatan. Jadi, pada waktu dia tengok dan dia tahu dan dia boleh pergi tempat tu, dia ambil peringatan sekali dah. Dia kena alert jugalah. Sebab dia yang boleh tengok dan manusia tak boleh tengok dia. Jadi bila mana dia tahu dia tertanggung juga dosa pahala, jadi dialah yang kena alert benda tu. Walaupun orang tak perasan kewujudannya di situ. Okay. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-37. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dalam mengerjakan kebaikan atau yang mahu mundur daripada mengerjakannya. Okey. Ayat 37 ni dia ada unsur tashwiq dan dia juga ada unsur tahkir sekali dalam tu. Tashwiq dan tahkir ni bahasa mudah kita ialah unsur sarkastik ada situ. Allah Ta'ala kata Nabi yang berfungsi sebagai pemberi amaran itu ianya dihantar kepada manusia. Dan manusia ni dia ada pattern manusia yang bila mana dia dengar amaran tu, dia nak ambil perhatian amaran tu. Yang tu disebut sebagai yataqaddam.
dia ambil perhatian, dia berhemah dengan setiap amaran-amaran yang dibawa oleh Nabi. Dan ada sebahagian menjadi pelanggar kepada amaran itu, yang disebut sebagai yata'akhir. Maknanya ayat 37 ni, Tuhan beritahu kepada manusia, kamu ada kuasa pilih nak jadi daripada kalangan yataqaddam atau yata'akhir. Sinilah konsep yang kita kena faham. Allah Ta'ala menguji kita ketika mana dia beri pada kita kuasa pilih. Dan Allah Ta'ala akan menjalankan sunnatullah dia, menjalankan peraturan-peraturan yang dah ditetapkan pada setiap pilihan yang kita buat. Contoh, bila mana kita pilih nak jadi orang baik, maka pilihan-pilihan, jalanan-jalanan, kebiasaan-kebiasaan orang baik akan dibuka pada kita. Kecenderungan-kecenderungan orang baik itu akan dibuka pada kita. Dan sudah pasti, dia bukanlah dibuka dengan senang lenang macam tu. Dia akan datang juga ujian, sebab benda tu pun Tuhan dah letakkan sebagai salah satu ketetapannya. Sebab Tuhan dah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, kami akan uji kamu. Ataupun dalam ayat lain Tuhan sebut, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ, kami uji kamu pada harta kamu dan juga pada diri kamu. Nak tunjuk pada kita sini bahawasanya, kalau kita pilih nak jadi jahat pun ada ujian, pilih nak jadi baik pun ada ujian. Sebab ujian itu ialah benda yang memang sudah termaktub sebagai manusia bila mana dia memilih pada dua pilihan itu. Tak boleh lari. Tidak ada pilihan yang akan menyebabkan kita tidak diuji. Kita akan diuji. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, pilihan telah diberikan pada kamu. Dan laluan setiap pilihan telah disediakan, telah disilibuskan. Cuma silibus tu kita tak tahulah. Dan kita tak boleh nak agak. Kita tidak diberi maklumat. Tapi laluan itu sudah dibuka. Laluan itu terbuka kepada kita. Tinggal lagi kita nak jadi pemilih kepada kebaikan ataupun pemilih kepada keburukan. Tuhan sifatkan orang yang pilih kebaikan sebagai mutaqaddam. Mutaqaddam maksudnya ialah orang yang sentiasa meningkat. Orang yang pilih kepada keburukan disebut sebagai mutaakhir, dengan makna makin menurun, makin lambat, makin lambat, makin lambat. Dari segi perkataan pembayang yang Tuhan guna tu pun dah nampak kita pilih yang mana lagi baik. Walaupun kedua-dua pilihan itu ada pahit maungnya yang tersendiri. Kita jangan ingat orang yang pilih kejahatan, laluan kejahatan tu mudah, senang, tak. Ada risiko. Dua-dua ada risiko. Tapi Tuhan suka tengok hamba ambil risiko melalui kebaikan berbanding risiko melalui kejahatan. Jadi ayat yang ke-37 dan ke-36 ni, dia nak beritahu manusia, since bila mana dia dengar sahaja amaran daripada Nabi dan Rasul untuk orang yang hidup sezaman, bagi kita yang hidup mutaakhir ni, hidup yang lepas pada Nabi wafat ni, kita dengar arahan Nabi, arahan Tuhan melalui Al-Quran dan Hadis lah. Okay. Jadi waktu kita dengar, kita sudah ada pilihan position. Tempat mana kita nak letak. Sebab tu agak sukar untuk kita, umat akhir zaman ni, bila mana kita terlepas daripada buat kebaikan, kita nak beri alasan, kita tak tahu. Sebab kebaikan-kebaikan zaman sekarang sangat terbuka. Seperti mana kejahatan-kejahatan pun yang bersifat terbuka tu. Jadi kita kena alert dan kita kena betul-betul memberi perhatian yang khusus. Dan kita kena sudah buat renungan. Kita sudah kena merenung daripada sekarang. Kalau kita beri alasan macam ni, alasan ni agak-agak valid ataupun tidak di hadapan Allah Azza wa Jal nanti. Alasan tu. Alasan-alasan kenapa kita tak involve dengan kebaikan, alasan kenapa kita tak keluarkan diri pada kejahatan, alasan-alasan tu rasanya ada value tak, ada nilai tak untuk Tuhan terima. Jadi itu apa yang kita boleh lihat daripada ayat yang ke-37. Okay. Kemudian ayat yang ke-38. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Okay. Allah Ta'ala sebut kullu nafsin, setiap manusia, bima kasabat, terhadap apa yang dia lakukan melalui pilihan yang telah disebut pada ayat yang ke-37 tu, iaitu pilihan untuk jadi mutaqaddam ataupun mutaakhir. Kesemua pilihan itu ianya disebut sebagai rahina.
Rahinah ni dalam bahasa Arab, ianya bermaksud kata apa, perjanjian ataupun kontrak, ikatan kita. Kita telah mengikat sesuatu. Bila mana kita pilih yang ni, dia macam kita dalam urusan dunia, kita pilih untuk kerja di bidang ni, maka kita tertakluk dengan undang-undang dan juga syarat-syarat dalam bidang yang kita nak terjun itu. Risikonya, apa yang kita akan hadapi, termasuklah benefit yang akan kita dapat sekiranya kita berada di situ. Itu dalam bahasa Arab dipanggil rahina. Implementasi yang akan kita dapat, manifestasi yang juga akan kita tengok daripada pilihan-pilihan yang dah kita buat. Itu ialah benda yang kita kena faham daripada ayat 37, 38 ni ialah Allah Ta'ala nak beritahu, kalau kamu cuba memilih dengan pilihan-pilihan yang buruk, pilihan tu ada risikonya. Walaupun kadang-kadang pilihan tu nampak macam smooth, tak ada apa-apa gangguan, semua elok, kejahatan yang kita inginkan tidaklah kantoi kita dengan kejahatan yang kita buat tu. Tapi jaga-jaga, kejahatan-kejahatan itu dia ada rahinah. Rahinah ni kadang-kadang dia juga bermaksud gadaian. Sebab tu kita pernah dengar kan, gadaian ar-rahnu. Maknanya bila mana kita pilih yang tu, ada benda yang kita kena gadaikan terhadap pilihan tu. Apa dia? Diri kita lah kita gadai. Jiwa kita, roh kita. Roh kita akan terheksa di atas sebab pilihan jahat yang kita ambil. Jadi kita terpaksa, kita dah gadaikan diri kita. Dan kalau kita buat benda baik, kita pilih untuk jadi orang-orang yang baik, melalui jalan orang baik, kita pun gadaikan diri kita. Tapi gadaian itu, gadaian yang memberi manfaat kepada kita. Dia bukan gadaian yang merugikan. Dia tak susuk nilai. Bahkan dia tambah nilai. Macam kita tengok orang-orang di Palestin. Mereka telah menggadaikan diri mereka untuk berjuang. Untuk masuk ke medan perang. Untuk menghadapi risiko diburu, dibunuh, disakiti, ditindas. Walaupun dari segi zahirnya sakit, penat, payah, pahit, bukan benda yang menyeronokkan. Tapi pilihan itu Tuhan akan gadai, Tuhan guna tubuh badan dia orang sebagai gadaian, tapi gadaian itu gadaian yang nilainya tinggi. Tuhan berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan yang luar biasa, benefit yang luar biasa. Bila mana dia pilih yang tu. Cuma nak sebutnya, setiap pilihan akan ada risikonya. Cuma risiko itu, risiko yang Tuhan redha, risiko yang membahayakan diri kita. Okey. Sekarang ayat yang ke-39, istinah. Istinah maksudnya ialah pengecualian. Siapakah yang terkecuali daripada keburukan-keburukan setelah mereka memilih? Ini sebut situ illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Golongan kanan ni perkataan kanan perlambangan kepada kebaikan. Tapi kita kena tahu, bila mana kita pilih nak jadi baik, ada risikonya. Tapi risiko itu lebih baik untuk ditanggung berbanding risiko jadi jahat. Sebab tu kalau kita tengok, Miqdad bin Aswad, ni sahabat Nabi. Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, bila mana dia kata apa, selepas Nabi wafat ni, dia jadi tokoh dalam bidang ilmu di kalangan sahabat. Dia mengajar, dia memberi fatwa, menjawab hukum hakam dan memberi nasihat kepada masyarakat. Satu hari dia telah didatangi oleh seorang tabi'in, yang mana tabi'in itu telah memuji dia dengan satu perkataan yang secara umumnya perkataan tu taklah nampak benda-benda yang problem pun ataupun benda-benda yang pelik. Apa yang dikatakan oleh tabi'in itu? Tabi'in itu kata, telah beruntunglah kedua-dua matamu wahai Miqdad, kerana pernah hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak sebutnya beruntungnya Miqdad ni menjadi orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi. Miqdad waktu dengar pujian itu, sebab perkataan itu berunsur pujian. Miqdad kata, la tatamannau, jangan kamu bercita-cita pada benda yang kamu tidak ditetapkan berada padanya. Macam kita tidak ditakdirkan hidup sezaman dengan
Nabi. Kita tidak ditakdirkan untuk berada dan menjadi penduduk Gaza. Kata Mikdad, jangan sekali-kali bercita-cita pada benda yang kamu tidak berada padanya. Tapi bersyukurlah dengan keadaan yang sudah kamu berada padanya sekarang. Lalu Mikdad pun kata, berapa ramai di kalangan kami, ahli keluarga kami, yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi menjadi pihak yang menentang Nabi. Sedangkan kami yang dah beriman ni pun, yang beriman ikut Nabi, pun diganggu gugat keimanan kami untuk stay ikut Nabi ataupun untuk ikut family kami yang lawan Nabi. Maknanya nak kata, dia nak cuba gambarkan di situ betapa riskinya, betapa tingginya risiko hidup sezaman dengan Nabi, dan pada waktu itu golongan yang menentang Nabi juga mempunyai pengaruh, mempunyai gelombang yang kuat yang juga boleh menggoyahkan kita yang hidup sezaman dengan Nabi. Saya cuba bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita berada di Gaza sekarang, kita dapat letak tak, ataupun kita dapat rasa kita ni betul-betul berada pada pihak yang against Zionis bersama dengan Hamas memperjuangkan kemuliaan bumi Palestin, ataupun kita menjadi orang yang tak tahan, akhirnya kita berpaling tadah, ataupun kita tak nak ambil tahu tentang isu itu. Bukan mudah. Sebab tu Tuhan jadikan kita sebagai orang Malaysia sahaja. Duduk sini, kita hanya bergaduh pada benda-benda yang tak perlu kita terdedah dengan risiko yang tinggi sangat. Hanya cukup setakat kita memperdalamkan Al-Quran dan kita meningkatkan ibadah kita pada posisi yang kita sedang berada sekarang. Cuma nak sebutnya ialah sini, setiap pilihan ada risiko. Risiko memang ada, tak dapat dinafikan. Tapi bila mana Allah Ta'ala takdirkan kita berbeza keadaan pada orang lain, janganlah kita rasa rendah diri dan janganlah kita banyak sangat distract dengan mengidam kedudukan orang lain. Sebab bila mana Tuhan tak letak kita situ, Tuhan tahu bahawasanya kita punya laluan kebaikan bukan dengan cara yang kita tengok orang lain. Laluan kebaikan kita ialah dengan cara yang lain. Jadi Allah Ta'ala sebut, illa ashabal yamin sini, kecuali puak kanan, iaitu orang yang memang cenderung pada kebaikan, minat pada kebaikan, betul-betul minat pada kebaikan ni, mereka walaupun tertanggung dengan risiko, risiko itu tidak merebahkan mereka, tidak memalingkan mereka. Allah Ta'ala pun sebut pada ayat yang ke-40, benefit yang diperolehi oleh ashabal yamin. Ashabal yamin ialah orang-orang daripada puak kanan. Apa benefit yang dia akan dapat? Okay. Ayat yang ke-40 Tuhan beritahu, fi jannatin yatasaalun. Mereka dapat masuk syurga. Waktu dapat masuk syurga tu dan dah berada dalam syurga, ada satu benda yang dia buat, iaitu yatasaalun, saling bertanya antara mereka. Bertanya tentang apa? Ayat yang ke-41, anil mujrimin, terhadap kelompok yang telah menindas mereka dulu di dunia. Mujrimin ni ialah pelaku jenayah. Orang yang buat jenayah, orang yang buat kezaliman, penindasan. Mereka duk tanya, orang yang pernah hambat kita keluar daripada Mekah, orang yang telah bunuh sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang sama-sama beriman dengan kita, orang ni apa cerita sekarang? Dalam riwayat, kalau tengok dalam tafsir Ibn Kathir, mereka ni bertanya kepada para malaikat yang menjaga syurga. Dia nak tahu, perasaan nak tahu. Ini busybody yang dibenarkan, busybody yang ada unsur kenikmatan. Dia ada busybody yang menambahkan dosa. Macam kita sekarang lah, kita sibuk hal orang yang kita tak perlu sibuk. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam satu orang, dia tak sibuk pada benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Tapi benda-benda yang ada nilai, contoh saudara semuslim yang sedang ditindas, kita kena ambil tahu, jangan buat tak tahu. Kita kena ada keazaman untuk membantu. Tapi kalau setakat isu orang tu punya pinjaman, orang tu punya harta,
berapa dia punya kepemilikan. Yang ni bukan daripada urusan kita. Jadi ada keadaan sibuk nak tahu hal orang ni dalam syurga, ianya nikmat. Sebab memang nak bercakap hal orang ni, bergosip ni ialah nikmat. Tapi ianya dilarang. Dia macam arak apa semua. Itu benda-benda yang nikmat. Sebab dia kena dengan nafsu kita. Sebab tu orang ni dia akan cuba bercakap hal orang, tapi dia cuba modify sikit majlis bercakap hal orang tu. Biasanya gosip ni akan ditukar kepada majlis perbincangan isu semasa. Hiwar. Dalam bahasa Arab dia panggil hiwar. Perbincangan. Tapi dalam tu ialah terkandung padanya ialah bercakap tentang hal orang. Tabiat orang. Keburukan orang. Aib orang. Skandal orang. Semua dibuka lah tu. Dia sedap. Sedap. Benda tu sedap. Sebab tu dalam syurga boleh buat benda tu. Benda tu dilarang. Dalam syurga boleh buat balik. Fi jannatin yatasaalun. Duk tanya-tanya. Duk sibuk-sibuk apa semua. Tentang orang-orang yang jahat. Orang yang salah. Okay. Lalu dimaklumkan kepada mereka bahawasanya mereka-mereka yang telah menindas orang-orang beriman dulu, yang telah menganiaya ashabul yamin ini, telah ditetapkan kedudukan mereka dalam neraka Saqar. Mereka dihumban dalam neraka Saqar. Sebab tu datang ayat yang ke-42 tu. Bila mana dibawanya ahli-ahli syurga ni untuk tengok keadaan mereka. Dia mungkin satu tayangan lah untuk tengok apa cerita mereka yang telah menyakiti kita dulu. Apa dia orang kena. Kita jangan duk buat pelik lah. Macam mana dia orang nak pergi tengok dalam neraka. Dia tak perlu pergi. Cuma digambarkan, diberikan tayangan pada mereka. Macam kita sekarang lah. Kita duk buat kelas ni. Saya di Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan duduk tempat lain. Kita tidak berada di tempat yang sama. Tapi boleh melihat dan boleh kata apa bersama-sama membincangkan satu isu ni, iaitu membincangkan tentang apa yang terdapat dalam surah Al-Muddathir ni. Jadi mereka tak perlu buat lawatan sampai ke dalam neraka nak tengok keadaan tu. Tak perlu sampai ke neraka Saqar. Cukup diberi satu tayangan untuk tengok. Sehinggalah mereka berinteraksi dengan ahli neraka tu, dengan mujrimin yang pernah membantai mereka dulu. Dan mereka tanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa cerita kamu semua ni? Jalan apa yang telah kamu lalu sehingga sampai ke Saqar ni? Perkataan salakakum tu maksudnya apakah jalan yang telah kamu lalu sehingga kamu sampai ke neraka Saqar itu? Sampai kena humban di situ. Jalan apa? Jawapan yang disebut oleh Allah Ta'ala pada ayat ke-43. Qalu ni ialah jawapan daripada mujrimin tu. Lam naku minal musallin. Kami tak pernah peduli dan kami tak pernah bersama dengan orang-orang yang salah. Iaitu hampa semualah. Kami buat tak peduli, bahkan kami hina, bahkan kami herdik, kami pesenda, dan kalau ada peluang kami sakiti lagi orang-orang yang salah tu. Itu sebab kami sampai ke Saqar ni. Itu sebab kami sampai ke tempat yang penuh dengan kehinaan, kebusukan. Sebab perkataan Saqar ni ialah lembah yang buruk, hina, busuk, segala benda yang buruk-buruk lah. Saqar ni dalam sebahagian terjemahan maksudnya lah lorong yang kita boleh andaikan lorong yang tak selamat, lorong yang penuhnya kekotoran, tak bersih, lorong yang berpeleseran dengan benda-benda yang menyakitkan pandangan mata apa semua. Itu yang dimaksudkan dengan Saqar. Okay. Jadi jawapan al-mujrimin, qalu, kami jawab, mereka jawab, lam nakum minal musallin. Kami ni dulu bukan daripada kalangan orang-orang yang sentiasa menjaga salat. Perkataan al-musallin ialah orang-orang yang continuously salat, menjaga salat. Okay. Adakah itu saja yang menyebabkan kamu dihumban dalam neraka Saqar? Tak. Ni salah satu. Ada lagi sebab-sebab lain yang kami dihumban dalam neraka Saqar ni. Apa dia? Ayat yang ke-44. Walam naku nut'imul miskin. Kami ni menjadi orang yang tak pernah nak beri makan pada orang miskin. Sebab tu kalau kita tengok, untuk menjadikan diri kita sebagai ashabul yamin, pertama, al-muhafazatu ala salat. Jagalah salat. Muhafazah. Beri perhatian. Letakkan keutamaan. Prioritikan salat itu. Kalau kita
ambil perhatian pada ayat ni, maka kita harap dengan kecenderungan dan kesedaran kita tu nak jaga salat, kita termasuk dalam ashabul yamin tu. Kita jadi ada pada al-mujrimin tu. Okay. Tapi adakah ashabul yamin ni hanya orang yang bersalat saja? Tak. Yang ke-44, ayat yang ke-44, nut'imul miskin, suka beri makan kepada orang miskin. Kata para ulama, maksud beri makan pada orang miskin ni, adakah hanya beri makan? Tak. Duduk makan dengan orang miskin tu. Itu maksudnya. Iaitu memberi waktu untuk bersosial dengan orang miskin. Sebab ada orang, dia beri makan orang miskin, tapi dia tak pernah berinteraksi dengan orang miskin. Cara untuk menambahkan lagi pahala kita, ataupun untuk upgrade perbuatan baik yang kita nak buat ni, beri makan bagus, tapi beri juga waktu pada orang miskin. Seperti mana kita memberi waktu kepada orang-orang yang kaya, memberi waktu kepada orang-orang kenamaan, kita kena beri juga waktu pada orang miskin, kena berinteraksi. Ini ialah jaringan sosial yang membina akhirat. Duduk dengan orang kaya, jaringan sosial yang membina dunia. Duduk dengan orang miskin, jaringan sosial yang membina akhirat. Dia membina akhirat kita, makin maju akhirat kita, makin elok tempat kembali kita. Bila mana kita ada jaringan sosial dengan orang miskin. Sehingga orang miskin tu rasa kita begitu rahmat pada dia. Sebab kita dah tahu, beri makan simple. Tapi duduk makan bersama tak mudah untuk dilakukan. Sebab nut'imu tu ialah duduk makan sekali dengan orang miskin. Jadi kita boleh alert dah. Kita boleh take note dah benda-benda ni. Supaya kita ni tergolong dalam kalangan ashabul yamin, ialah kita sentiasa berusaha untuk upgrade kebaikan. Al-musallin, duduk dengan orang-orang salat, maknanya salat berjemaah lah. Maksudnya, bagi orang lelaki lah, bagi orang perempuan, tak menjadi kewajipan. Lepas tu beri makan pada orang miskin, maknanya duduk makan sekali dengan orang miskin. Bukan hanya menyampaikan sumbangan, tapi dia dengan orang miskin macam kera sumbang. Tak sepatutnya macam tu. Dia kena duduk, beri makan dan juga duduk makan dengan orang miskin. Okay. Ayat yang ke-45, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Antara sebab kami ni dihumbalan neraka sakar ialah kerana kami ni nakhudu, berfoya-foya dalam bahasa Melayu kita lah, ma'al khaidin, dengan orang-orang yang sangat pekat kerja jahat yang dia buat. Al-khaid ni dalam bahasa Arab ialah penyelam laut dalam, maksud dia. Khaidin. Dia diumpamakan seperti satu orang yang bila mana dia masuk dalam maksiat tu, dia masuk dengan tahap kedalaman yang paling dahsyat. Jadi kami mujrimin ni, antara aktiviti sosial yang kami buat, ialah kami jarang duduk dengan orang miskin ni, beri makan pun tak peduli. Tapi kami dengan orang-orang yang duk buat benda-benda jahat ni, kami duduk sekali, kami beri waktu, kami jadikan dia sebagai pihak konsultasi kami. Itu maksud nakhudu. Semua benda urusan. Kita nak beli apa-apa pun, kita jadikan dia sebagai penasihat kita. Itu maksud nakhudu. Al-khaidin ialah orang-orang yang memang pekat dengan maksiat dia. Ayat yang ke-46. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini ciri-ciri yang seterusnya. Ciri yang keberapa tak tahu. Ciri pertama, tak semayang. Ciri kedua, tak duduk dan makan, tak beri makan dan tak duduk dengan orang miskin. Ciri ketiga, duduk dengan orang yang lalai, duduk dengan orang yang lara, beri waktu, beri masa. Ciri keempat ni, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami menjadi orang yang mendustakan hari kiamat. Mendustakan maksud dia apa sini? Nukadzibu dengan lisan, nukadzibu bil fi'il. Nukadzibu dengan perbuatan. Dia ada orang mulut tak pernah kata tak percaya kiamat, tapi perbuatan macam tak percaya kiamat. Tak peduli tu, tak peduli ni, aurat tak jaga, muamalah harian pun penuh dengan riba apa semua tak ambil peduli, tak ambil pusing apa pun. Ini ialah orang-orang yang mendustakan kiamat secara perbuatan. Maknanya dia propagandakan diri dia,
masukkan diri dia sebagai orang yang tak ambil pusing terhadap berita hari kiamat. Okay. Hatta atanal yaqin. Maknanya berapa ciri tu? Ciri pertama tak semayang, ciri kedua tak beri makan dan duduk dengan orang miskin, ciri ketiga duduk dengan orang lalai, ciri keempat mendustakan hari kiamat dengan perbuatan dan juga dengan perkataan. Benda ni dibuat secara continuously. Ayat 47 Tuhan sebut hatta atanal yaqin. Kami duk buat benda ni sampailah datang keyakinan. Keyakinan itu dengan maksud kematian. Sampai mati duk buat benda tu. Tak keluar orang daripada benda tu. Okey. Jadi ini ciri-ciri al-mujrimin sehingga dihumban dalam neraka sakar. Dengan maksud yang lain, apa saja yang berlawan daripada ciri-ciri al-mujrimin itu ialah menyebabkan kita jadi ashabul yamin. Kalau kita orang yang salat, kita akan jadi ahli golongan kanan. Kalau kita orang yang beri makan untuk orang miskin, jadi ahli golongan kanan. Kalau kita menjauhkan diri daripada orang-orang yang lara, orang-orang yang lalai, kita duduk dengan orang saleh, kita mencalonkan diri kita sebagai ashabul yamin. Dan kita menjadikan orang yang nusaddiqu biyaumiddin, membenarkan hari kiamat dengan sentiasa ada rasa risau, ada fikir risau, ada fikir bimbang tentang hari kiamat yang bakal kita temui. Sebab itu ialah hari yang menggerunkan. Jadi, perbuatan-perbuatan itu, ciri-ciri itu akan menyebabkan kita masuk dalam kelompok ashabul yamin. Jadi, alhamdulillah malam ni perbahasan kita bahagian yang keempat bagi surah Al-Muddathir, iaitu cerita penghuni neraka sakar, ataupun kalau kita boleh buat kesimpulan, amalan-amalan yang menjerumuskan kita dalam neraka sakar dan amalan-amalan yang menghalangkan kita daripada neraka sakar. Itu perbincangan kita pada malam ini. Okay. Jadi nak sebutnya ialah, kalau kita boleh buat kesimpulan lah. Okay. Bermula dengan sumpah tu. Sumpah 3 tadi kan. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar. 3 sumpah tu nak beritahu pada kita bahawasanya jadilah orang yang menghargai cahaya pada bulan. Maknanya kita beriman kepada nabi-nabi yang terdahulu. Beriman pada risalah mereka. Dan jadilah orang yang menyahut seruan pada waktu subuh, iaitu orang yang menyahut seruan dakwah Rasulullah, panggilan ataupun panji tauhid yang telah dibawa oleh Nabi, supaya kita avoid daripada ihdal kubar, iaitu neraka sakar yang sangat menggerunkan dan merupakan malapetaka yang begitu dahsyat, yang bila mana manusia diputuskan untuk dihumban ke situ. Selesai kita perbahasan pada malam ni, bahagian yang keempat. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk bahagian yang terakhir bagi surah Al-Muddathir, ayat yang ke-48 sampailah ayat yang ke-56 bagi surah Al-Muddathir, penutup bagi surah Al-Muddathir. Jadi selesai kita punya perbahasan pada malam ni, insya-Allah kita terus kepada sesi soal jawab ataupun perkongsian ataupun apa-apa saja penjelasan yang ingin diajukan, dipersilakan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan sahabat, ada yang nak bertanya? Tak ada soalan? Silakan. Mungkin hari ini banyak penerangan yang amat jelas. Jadi tak banyak soalan. Good. Silakan sahabat. Ustaz dah tunggu ni. Kalau tidak kita tutup aja nanti. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, syurga ada macam-macam tingkat kan, maknanya ada syurga Firdaus, ada macam-macam syurga. Jadi adakah neraka pun macam tu juga? Dan kenapa disebut neraka sakar dalam ni? Tidak disebut neraka jahanam ke atau neraka-neraka lain?
uh, antara benda yang kita maklum ialah syurga itu ada tingkatan dia. Ada tingkatan, maknanya ada darjat-darjat dia. Yang paling tinggi ialah syurga Firdaus yang diajar oleh Nabi untuk kita sentiasa berdoa untuk mencapainya. Neraka pun sama, dia ada darakat. Darakat ni ialah penurunan dia. Maknanya lagi bawah lagi dahsyat, lagi bawah lagi mengerikan. Okay. Dalam surah Al-Mudaththir, dia lebih mention neraka sakar kerana kalau kita tengok sebahagian para ulama tafsir, dia kata surah-surah yang duduk pada fasa Makkiyah ni, dia lebih kepada nak detailkan neraka. Dia bukan hanya nak khususkan neraka sakar tu saja. Sebab akan datang surah-surah lain yang akan cerita juga neraka Jahannam dan neraka-neraka lain. Neraka Wail apa semua yang akan disebut pada penghujung ataupun pada akhir tempoh dakwah Nabi di Mekah tu. Maknanya pasal 13 tahun ni, antara bentuk kerja Nabi sebagai nazir, iaitu pemberi amaran, yang Nabi mendetailkan setiap satu neraka tu, apa cerita neraka dia. Dia macam signboard yang berbeza-beza maklumat. Ada bentuk jalan licin, ada bentuk haiwan liar, ada bentuk tanah runtuh. Dia macam kita lalu kawasan tu, kenapa kita lalu kawasan jalan tertentu kan? Yang ada hanyalah signboard tanah runtuh. Kenapa dia tak pukal semua sekali duk ada situ? Tak, sebab kawasan tu spesifiknya ialah tanah runtuh. Untuk fasa ayat ni turun, yang lebih sesuai ialah untuk cerita neraka sakar dulu. Nanti sampai satu keadaan bila mana keadaan orang kafir ni dia upgrade kedegilan dia, okey, situ baru sesuai nak cerita neraka Jahannam. Macam kita jalan naik highway lah. Dia tak akan satu jalan tu dia pukar semua papan tanda amaran bahaya. Haiwan liar pun situ, jalan licin pun situ, cerun menurun pun situ, tak. Dia ikut keadaan juga. Jadi itu antara sebab kenapa hanya fokus certain sahaja daripada neraka tu, tak dibawa semua sekali. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya, apa kurang dengar ajarnya, kuat sikit. Pertanyaan di antara ahli syurga Tak berapa clear. Pelan. Kuat sikit. Ini adalah apa pertanyaan antara ahli syurga dengan ahli neraka, kan? Ustaz. Ya. Jadi saya bukankah dia ada pemisahan? Macam mana dia orang boleh? Saya tak dengar macam jauh je suara tu. Dia tanya ini adalah pertanyaan tentang syurga dan neraka, macam mana ada pemisahan kata. Macam tu yang dapat apa tadi? Ahli syurga dengan ahli neraka ni kan diorang terpisah kan. Neraka dengan syurga dia tidak, dia berdekatan ke? Dia orang boleh bercakap-cakap ke antara ahli syurga dengan ahli neraka ni? Macam mana? Tak clear. Dia kata ahli syurga neraka macam terpisah kan, tapi dia boleh bercakap-cakap ke antara dia ni? Interaksi antara ahli syurga dengan neraka ni dia boleh berlaku. Tapi dia taklah bermakna satu benda yang pelik. Dia macam kita. Sebab tu saya boleh beri contoh. Dia macam kita video call dengan orang. Teknologi yang kita hadapi sekarang adalah kita video call dengan orang. Kita boleh melihat kesengsaraan orang-orang di Palestin. Kita boleh melihat video-video penderitaan, pembantaian. Benda tu dah berlaku di dunia. Begitu juga cerita di akhirat pun. Sebab teknologi yang ada di dunia, of course teknologi di akhirat akan lebih advance lagi daripada yang kita ada sekarang. Memang ahli syurga dia boleh berinteraksi, tapi interaksi tidak bermakna kena face to face dengan pihak itu. Cukup hanya berada di tempat dia yang penuh nikmat, dan yang duduk dalam neraka pun boleh tengok nikmat ahli syurga melalui tayangan khusus, maybe apa ada dalam neraka kita pun tak tahu. Tapi benda tu akan bagi mental, bagi golongan yang menentang ataupun yang jadi ahli neraka tu. Dan ianya jadi satu kegembiraan bagi ahli syurga. Sebab ahli syurga, dia tengok orang-orang yang bantai dia kena neraka, jadi puas hati. Puas hati tu keseronokan, nikmat. Jadi benda tu
memang berlaku, interaksi itu memang berlaku, tapi dia tak bermakna dengan dekat. Dia tak bermakna mesti kena pergi jenguk dalam neraka, dan ahli neraka mesti kena tengok nikmat ahli syurga dengan dia datang. Tak akan berlaku penembusan keluar masuk tu, tak akan berlaku. Cuma dia akan berlaku secara kita tak tahu teknologi apa, tapi saya boleh beri contoh teknologi kita sekarang macam tu lah. Kita boleh video call pada jauh, kita boleh tanya orang tu, kita boleh bercakap dengan orang tu secara umum. Wallahu a'lam. So, yang macam mana pula yang di atas pagar tu Ustaz? Yang sentiasa di atas pagar tu dia tidak masuk sebelah kiri, sebelah kanan. Dalam surah Al-A'raf tu. Yang tu ada special case punya punya isu. Cuma saya tak sempat nak tengok lagi apa sebenarnya huraian tentang kelompok tu. Jadi yang tu saya hold dulu, tapi memang cerita tu ada. Status orang macam ni ada. Tapi secara umumnya Al-A'raf bukan daripada kalangan orang yang beruntung lah. Dia orang yang berada dalam keadaan yang juga bahaya. Keberadaan dia pada status atas pagar tu tetap bukan benda yang menenangkan dia dan menyenangkan dia. Cuma yang tu nanti saya akan cuba detailkan sikit pada kali yang akan datang, macam mana situasi ataupun keadaan sebenar golongan yang disebut sebagai Al-A'raf tu. Wallahualam. Lagi satu Ustaz, kita kan bila selalu lepas semayang tu kan kita duk wirid sikit kan, macam sebut Allahumma ajirna minan nar, itu minta jauhkan daripada api neraka, kita minta 7 kali kan. Yang syurga 8, maknanya syurga ada 8 lah ya Ustaz. Allahumma inna nas'aluka jannah. Mengikut sebahagian riwayat dia kata syurga ada 8. Sebab riwayat hadis memang sebut macam tu. Oh, kita minta 8 lah. Ya. Oh, itu saja nak confirm yang tu ya. Okey, sahabat yang lain macam mana? Ada soalan? Silakan. Mana Fauziah ni? Fauziah tak ada. Ustaz, saya nak tanya lain lah, berkenaan lain. Tentang ijtihad tu, Ustaz. Ijtihad tu, ijtihad Selangor tu, Mufti Selangor tu. Ustaz ada tak terbaca? Tentang isu telekung tu ke? Kita Mufti Malaysia tahu. Isu satu apa nama ni? Irsyad daripada Jabatan Mufti Selangor. Jabatan Mufti Selangor ni antara senior kami waktu belajar di Jordan dulu. Saya memang menghormatilah Dr. Anha ni. Memang kita kenal daripada waktu dia buat PhD lagi. Dan kita tahu karakter dia. Saya tak rasa irsyad tu betul-betul dalam pengetahuan dia, sebab Mufti Selangor dari segi pengetahuan fiqh dia, dan waktu kita bersama dengan dia di Jordan dulu, dia satu orang yang agak luas, dan saya tak rasa irsyad itu betul-betul dipersetujui oleh dia. Maybe ada isu certain dalaman yang saya tak tahu, tapi apa yang dimaklumkan dan apa yang saya baca, dia sebut situ pemakaian telekung yang digunakan oleh kebanyakan orang-orang perempuan di Malaysia, termasuk di Nusantara lah, overall Nusantara, telekung yang labuh sampai ke bawah tu, ianya menyebabkan orang yang salat dengan telekung tu jadi tak sah, sebab aurat daripada bawah masih lagi terdedah. Sebenarnya isu ni lah kan, ianya memang ada dalam pandangan sebahagian Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Tapi sepatutnya lah sebagai sebuah autoriti agama yang perlu sentiasa progresif lah terhadap pengawalan agama, pandangan-pandangan seperti ini tak boleh diketengahkan secara mudah macam tu, sebab ianya menimbulkan rasa tidak selamat, insecure dalam kalangan orang-orang beragama. Sebab dah berapa lama orang perempuan di Malaysia ni pakai telekung macam tu, dan memang benda tu pun dikira sebagai umum balua, benda yang dah dimasyarakatkan dan beredar dalam masyarakat secara meluas. Sebab poin dia, saya tengok alasan dia sebab aurat boleh dilihat pada bawah. Isunya sama dengan orang lelaki yang pakai kain pelekat, aurat masih lagi tersingkap pada bawah. Benda-benda seperti ini, kalau kita nak tengok pandangan yang lain,
dia melihat kepada ianya ialah kadar yang dimaafkan, sebab kita tak mampu kata apa, nak jaga semua angle. Tapi orang perempuan yang dah pakai pelekung, dia sedang berusaha untuk menutup aurat dia sesempurna mungkin lah salah. Tapi saya tak nafikan, memang ada pun pandangan dalam mazhab Syafi'i yang berpandangan sepayah itu. Kalau saya boleh guna istilah, dia agak sukar dan dia payah mengejutkan orang. Dan saya pun tengah dalam usaha nak dapatkan maklumat daripada kawan-kawan yang kerja di Jabatan Mufti. Hatta kita pun dah kontak Dr. Anha, Datuk Dr. Anha lah sekarang. Okay. Saya pun Samahah Mufti Selangor, adakah itu dalam pengetahuan dia? Sebab saya tak rasa itu ialah pandangan yang dia persetujui. Sebab saya pun tahu flow nak buat irsyad ni dia tak perlu design oleh mufti. Dia berbeza dengan fatwa. Fatwa kena mufti sign. Irsyad ni setakat di kalangan penolong mufti, ketua unit penyelidik macam tu, dia dah boleh blast dalam media sosial. Jadi kadang-kadang mufti terlepas pandang lah bab ni. Jadi saya rasa itu benda yang kita tak boleh nak pegang sebab ianya mencemaskan dan memayahkan dan memang hakikatnya nampak agak rigid dan sempit lah daripada apa yang disebarkan tu. Dan setakat ni belum ada apa-apa penarikan lagi dah. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, benda ni memang agak sempit dan tak sesuai, tak realistik lah dengan pengamalan di Malaysia. Tapi kita hormat, itu memang ada disebut dalam kalangan Syafi'iyah. Tapi ianya tak sesuai untuk diimplementasi sebagai satu kayu ukur untuk sah dan batalnya ibadah satu orang kerana ianya benda yang agak sukar lah, ataupun sangat tidak realistik. Wallahu'alam. Ya Ustaz, tapi yang kalau kita tengok yang ada yang terbuka tu, yang boleh nampak di bawah tu, jenis kain yang kita pakai tu. Kadang kalau kena Betul. kipas, dia akan terlungkup ke depan. Dia ternaik Betul. lah kan. Ya, betul. Dia terbang. Itu bolehlah orang nampak. Tapi Ya, takkanlah manusia, bila kita pakai tu, telekung tu lurus saja ke bawah. ya. Dalam tu kita dah berbaju lagi, mana nak nampak aurat? Ya, betul. Kan juga, unless kalau Ya, rambut pun, dalam rambut tu pun dah ada anak tudung. ya. Tu susahlah nak cakap, nak komen Lepas tu bab saya kata dia agak kurang realistik. Kalau dia petikai material telekung, maybe yes. ada point. Kalau dari Tapi, bawah, kain telekung tu pun boleh tengok dari bawah. Kalau adalah betul. orang yang nakal ke nak tengok dari bawah, memang semua nampak lah aurat kan. Ya. Sebab tu saya rasa itu mungkin kesilapan dalam pentadbiran. Sebab irsyad ni dia tidak perlu design oleh mufti. Sebab kalau ikut pengalaman saya kerja Jabatan Mufti Perlis dah, kalau buat poster ni, irsyad tak perlu. Mufti tak ambil perhatian sangat. Jadi dia tak tahu benda tu. Mungkin terlepas pandang. Saya duk lihat benda tu lebih terlepas pandang di kalangan kadang-kadang intern yang buat kerja ataupun pegawai-pegawai yang baru yang agak kurang teliti sikit, dia terlepas buat yang tu. Dia ada dekat chat tu, dia kata mungkin ada CCTV dia nampak dari bawah. Kalau benda tu maybe lah ada concern seperti itu, macam masjid yang 2 tingkat ke, lantai jarang ke apa semua. Yang ni concern tu boleh ambil kira, concern seperti itu. Tapi secara umumnya dia tidaklah kes yang kita kira sebagai berlaku secara hari-hari. Dia certain kes saja. Memang yang dalam mazhab Syafi'i itu yang dia concern kan ialah lantai jarang. Perempuan yang salat pada tingkat atas dan lantai dia jarang. Yang tu make sense lah kalau kata apa nak pakai pandangan itu pun. Tapi untuk sekarang dengan masjid yang dah lantainya memang konkret dan CCTV pada bawah lantai ni macam something. Biasa CCTV duduk atas semua. Tapi saya tak rasa benda tu agak bawah kan. Agak sukar lah. Pandangan tu memang menyebabkan orang rasa insecure dan orang rasa payah lah. Dia jadi payah. Okay, ada lagi sahabat soalan? Saya just nak komen sikit lah. Apa ni, selalunya orang perempuan ni kalau kita pergi solat di luar rumah kan, di surau ke di masjid ke, selalunya kita pakai seluar panjang tau. Seluar panjang di dalam atau pakai stocking lagi. Jadi aurat tu macam completely tutup langsung. Ya. So tak ada isu sebenarnya. Tak ada isu lah. Untuk dipertikaikan benda tu. Sebab tu saya agak terkejut dengan irsyad tu. Dari segi
Dia panggil keumuman yang berlaku di Malaysia, orang perempuan, tidak ada orang perempuan yang datang salat masjid dengan pakai telekung saja tanpa pakai apa-apa kat dalam. Ya. Jadi saya rasa concern tu tak kuat dan irsyad tu tidak begitu tepat lah untuk mengulas realiti orang perempuan salat di Malaysia. Okey. Ada lagi soalan? Silakan. Kita bagi 1-2 soalan lagi, lepas tu kita tutup. Dia nampak Ustaz senyap aja. Ya. Tapi kan adalah satu ni, saya pandang saya lah. Allah banyak menceritakan pasal neraka dalam ni. Macam-macam jenis neraka. Banyak peringatannya menakutkan kita lah kan. Kalau kita baca tu memang, kalau kita tahu makna dia, memang kita agak gerun jugalah bila baca tu. Tapi tujuan Allah tu menceritakan pasal neraka, azab apa semua ni, sebenarnya dia tak nak kita masuk neraka kan. Ya, betul lah. Tujuan dia supaya kita berhati-hati dan membuat kebaikan, macam yang tadi solat, bermakan sama anak orang-orang yang susah, apa lagi tadi ada lagi 2-3 yang Ustaz sebutkan tadi. Ya. Duduk dengan dengan orang-orang yang lalai untuk menyedarkan dia kan. So itulah cara-caranya kan, supaya kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan dosa apa semua dan terjerumuskan neraka kan Ustaz. Ya. Tapi yang kadang tak sedap lah nak tahu tahap-tahap neraka tu, apa dosa dia masuk ke neraka sakar, apa dosa dia masuk jahanam, level-level tu kan. Itu rasa macam tak seronok lah nak tahu sebab semua ni neraka, seksa semua. Ya. Apa pandangan Ustaz tu? Ayat-ayat ni kalau kita tengok memang para ulama kategorikan sebagai takhwif. Ianya ialah benda yang menimbulkan rasa gerun. Dalam masa yang sama dia menimbulkan tasywiq, iaitu merindui balasan yang baik. Dia memang orang kata apa, nak encourage kita supaya pilihlah pilihan yang terbaik dalam hidup dan ambillah risiko yang memberi manfaat berbanding risiko yang mendekatkan kita kepada kecelakaan, risiko yang make worst decision lah, maknanya pilihan yang buruk. Cuma secara umumnya kita tengok ayat-ayat ini bila mana dibacakan kepada para sahabat yang beriman, ianya menambahkan rasa cemas dia orang, sehingga dia orang jadi orang yang sangat insecure dengan semua ada yang sekeliling dia. Semua benda dia mesti nak kena buatlah keadaan penuh ketakwaan, keikhlasan. Tapi dalam masa yang sama ada sebahagian kelompok lagi yang menentang ayat ni. Mereka mendengar ayat ni menambahkan rasa nak mempersendakan apa semua. Jadi dalam masa yang sama, keumuman ayat Al-Quran tu ialah juga untuk memberikan kita punya type hati kita tu. Kita punya, orang kata apa, kita punya jenis hati kita waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Dia macam orang yang hatinya sehat, bila mana dia diberikan Al-Quran, dia akan menambahkan keimanan. Bagi orang yang hati tak sehat, menambahkan pengingkaran. Itulah kod secara umum. Wallahu'alam. Okay, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Kita jumpa lagi. Silakan Ustaz, kita tutup kuliah kita hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Nur. Ustaz.
Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Kak Terima Noh. kasih Kak Noh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya end the meeting ya. Assalamualaikum.